Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian asal usulul fiqh, dan pada hari ini kita berada dalam topik yang baru, bab yang baru, iaitu dalam bab turuq istinbatil ahkam, iaitu dalam bab cara untuk mengambil hukum hakam, mengambil cara nak mencedok ataupun mengambil dalil daripada hukum, mengambil hukum daripada dalil. Okey, alhamdulillah, semalam kita telah bincangkan tentang am. Yang pertama, apakah itu mafhum ataupun istilah di sisi ulama usul, iaitu am. Dan kita juga semalam bincangkan iaitu sirah ataupun siyar, format am. Yang ada 4, ada 5 kita bincangkan semalam. Ada yang diletakkan perkataan kullu, diletakkan perkataan jami', diletakkan perkataan ai, ammah. Semua itu menunjukkan ke atas umum. Ke atas apa? General, umum. Sair, lagi apa lagi? Kafah, semua tu. Okey. Yang kedua kita bincangkan semalam iaitu perkataan isim yang ada alif lam. Isim yang ada alif lam, ada kalanya ia dengan makna istighraq, makna keseluruhannya. Okey. Yang ketiga yang kita bincangkan semalam, siyaqun nafi an-nakirah. Iaitu nafi sebelum isim nakirah, memberi makna penafian secara total, secara keseluruhannya. Kemudian yang keempat, ismul mausul alladhi, man, ma, ayyu, semua itu makna umum. Okey, bukan makna personal, umum. Bukan makna spesifik lah. Kemudian yang terakhir, asma'us syaraf, isim syaraf, man. Seperti mana kita bincangkan semalam, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Okey, man, siapa yang lihat, tak kira siapa, berumum. Siapa-siapa yang lihat anak bulan, dia kena puasa. Dia kena apa? Puasa. Okey, alhamdulillah, pada hari ini kita nak bincangkan mengenai dengan hukum am. Apa hukum am? Term istilah am kita dah tahu, sirah format dia kita dah tahu. Apakah hukum ke atas am ini? Hukum am pada semua apa yang merangkumi ke atasnya. Jadi pendapat jumhur, majoriti di kalangan ulama berpendapat asal pada am annahu yusbitu hukmahu fi jami'i ma yatanawaluhu, iaitu mensabitkan hukum am ini pada semua yang merangkumi, yang di bawahnya. Maka wajiblah memahmulkan, meletakkan am ke atas keumumannya, hatta yantabiqa hukmuhu ala kulli fardin min afradih, sehinggalah terhinggalah direalisasikan hukumnya, hukum am itu ke atas setiap afrad. Okey, tuan-tuan mungkin tak nampak lagi gambaran, kita akan bagi contoh. Contohnya, ausaitu, seseorang kata ausaitu li auladi fulanin bikadha. Okey, aku mewasiatkan kepada anak-anak, kepada anak-anak si fulan, li auladi fulanin, aku wasiatkan kepada anak-anak si fulan bi kadza, seperti ni, harta ni. Okey, jadi fa innal musabi yakunu lahum jami'an, jadilah milik auladi fulan, milik mereka anak-anak si fulan ni jami'an, milik mereka kesemuanya. Okey, fayakununa, maka mereka semua syuraka fi, mereka akan berkongsi pada musabih. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bila sebut tentang ausaitu li auladi fulanin kaza, aku mewasiatkan kepada siapa tu? Kepada anak-anak si fulan aku mewasiatkan seperti ni, barang ni. Bila sebut tentang anak si fulan, kalau ada 10 orang, yang mana yang sulung ke? Tak, 10-10. Kalau ada anak ada 15 orang, 15-15. Kita wasiatkan kepada anak Muhammad. Semua anak Muhammad akan dapat musabih, benda yang diwasiatkan. Nampak? Itu kita panggil majoriti di kalangan ulama, mereka meletakkan memahmulkan hamlul ala umumi, meletakkan di atas keumumannya. Okey. Cuma sedikit berbeza dalam dalalatul ala jami'i afradih, ada sedikit perbezaan di kalangan ulama. Okey. Kita lihat di papan putih untuk lebih nampak gambarannya. Bila sebut tentang hukum yang kita nak bincangkan ni, dalam perbincangan kita agak berat sedikit, apa dia? Iaitu kita panggil hukum am. Hukumul am. Hukum am. Hukum am ni apa? Yang paling utama, yang poin yang tuan-tuan perlu tahu, iaitu hamlul am, meletakkan am ala umumi. Ini yang perlu tahu. Kalau kita katakan ausaitu, contoh ausaitu, aku mewasiatkan bi auladi fulan, okey, bi auladi Muhammad bi kaza. Jadi bila ausaitu, tuan-tuan nampak, bila sebut ausaitu li auladi fulanin bi kaza, aku mewasiatkan, bukan bi di sini musabih, li auladi fulan, li auladi Muhammad bi kaza. Tuan-tuan nampak tak bila sebut aku mewasiatkan kepada anak-anak Muhammad? Anak-anak ni banyak ni, lebih 3 orang ke atas. Semua anak-anak ini kita panggil umum, umum. Semua anak-anak akan dapat musabih, akan dapat benda yang diwasiatkan, semua. Bukan 2 orang, bukan separuh, bukan 3/4, semua dapat. Okey. Macam mana semua dapat? Kalau satu rumah, macam mana nak dapat semua anak-anak? Rumah satu, anak-anak Muhammad ada 10, bahagikan, berkongsi, share. Nilaikan berapa rumah tadi, bahagi sama banyak, berapa ribu tuan dapat seorang. Okey. Kemudian dalalatul am ala jami'i afradih. Okey. Kita nak lihat sekarang dalalatul am. Ala jami'i afradih. Dalalatul am, adakah dalalah am ke atas semua afrad, semua yang di bawahnya? Adakah am semua termasuk di bawah? Ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat di mana? Berbeza pendapat di sini. Di mana? Tuan-tuan perlu tahu di mana berbeza pendapat. Dalalatul am ke atas semua afrad, betul? Semua afrad. Cuma yang mereka ulama berbeza pendapat, dalalatul am ini adakah ia qat'iyah ataupun dhanniyah? Nampak tak? Qat'iyah ataupun dhanniyah. Antara dua. Yang mana? Qat'iyah ke dhanniyah? Ini ulama berbeza pendapat. Okey, tentang dalalatul am ni. Ke atas semua afrad. Afrad ni semua yang di bawah dia, merangkumi semua tu. Okey. Al-Hanafiyah. Tuan-tuan lihat Al-Hanafiyah. Okey, nampak? Al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi.
Dia kata apa? Dia kata qat'iyah. Apa itu qat'iyah? Maksudnya tak boleh takhsis, tak boleh mengkhususkan yang am. Apa ni? Apa maksud qat'iyah? Tak boleh, tidak boleh takhsiskan am. Nampak tak? Takhsisul am, tak boleh. Apa maksud takhsisul am? Mengkhususkan benda yang umum. Tak boleh. Sebab apa? Sebab am ini kena kepada semua afrad, semua yang di bawah dia semua kena, dan tidak boleh ada suatu benda yang mengkhususkan. Kalau semua benda, oh terkecuali sebahagian, tak ada terkecuali, tak boleh masuk, kecuali tak boleh. Exception for tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Sebab apa? Dia memang umum. Sebab dia bukan lagi, dia tak ada ruang untuk, tidak ada ruang untuk mentaksis, mengkhususkan yang umum, menspesifikkan yang umum, kerana dia adalah qat'iyah. Jelas okey. Kemudian jumhur ulama. Jumhur ulama. Siapa jumhur? Syafi'i, selain Hanafi lah. Hanabilah, Malikiyah. Okey, jumhur. Syafi'i. Okey. Jumhur ulama menyatakan dia adalah dhanniyah, bukan qat'iyah. Apa beza dia qat'iyah dhanniyah? Bila mana jumhur kata dalalatul am ala afradihi ni adalah dalalah dhanniyah, kerana ada wujudu ihtimal, ada kebarangkalian, ada ruang. Qad khussisa bi mukhassis lam yasil ila ulama. Kadang sesungguhnya kadang-kadang boleh ditaksiskan dengan mukhassis, sesuatu benda yang boleh menspesifikkan yang tidak sampai kepada ulama. Jadi maksud bila sebut dhanniyah, apa dia punya implikasi dia? Implikasi dia maknanya boleh mentaksiskan yang am. Nampak tak? Inilah pelajaran kita am. Bila sebut tentang pelajaran am, Al-Hanafiyah dia kata am ala jami'i afradih adalah qat'iyah. Bila qat'iyah, umum di atas keumuman, tidak boleh dispesifikkan sama sekali, sebab dia qat'iyah. Sebab dia qat'iyah, tak boleh dispesifikkan. Kalau jumhur, majoriti di kalangan ulama termasuk Asy-Syafi'iyah, adalah umum ini adalah hukumnya, dalalah am ini adalah dhanniyah. Bila sebut dhanniyah, boleh masuk mukhassis. Apa itu mukhassis? Sesuatu yang mengkhususkan yang am ni. Sesuatu yang am ini ada sesuatu lain yang mengkhususkan, menspesifikkannya. Okey, jelas. Kita lihat contoh dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-95. Ayat apa ke-95? Tuan-tuan lihat, nampak contoh baru tuan-tuan akan nampak gambaran. Apa contoh dia? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Nampak Boleh? Sebelum ayat ni, ayat apa sebelum ayat ni? Sebelum ayat ni ayat apa? Uhilla lakum ya ayyuhalladzina amanu. Okey? La taqtulus sayda wa antum hurum. Wa antum hurum. Ketik. Okey, tuan-tuan nampak? Ayat Surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke berapa ni? Ke-95. Ayat sebelum tu lah, 94 ayat 94 lah. Ya, ayat ke-90 tak, ayat ni ayat 95. Ini ayat 96. Nampak Ini ayat 95, ini ayat 96 Surah Al-Ma'idah. Juzuk ke-7, satu line bawah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan. Wa antum hurumun,
ketika mana kamu sedang berihram. Tidak boleh ketika kamu berihram, tak boleh bagi kamu untuk membunuh binatang buruan. Itu umum. Ayat tersebut adalah umum. Tak boleh membunuh binatang buruan ketika berihram, umum. Okey. Mana-mana binatang. Kemudian la taqtulus sayda. Nampak tulisan jelas La taqtulus sayda, jangan kamu bunuh. Jangan kamu bunuh. Larangan. Larangan ini adalah larangan daripada an qatli fardin min afradis sayd. Jangan membunuh. Bila jangan membunuh, membunuh apa? Membunuh ni jangan membunuh termasuk semua jami'u apa? Jami'u fardin min afradi. Nampak tak kita bincang ni? Jami'i afradi. La taqtulus sayda, jangan kamu membunuh binatang buruan. Maknanya jangan kamu membunuh semua jenis binatang buruan yang kamu bunuh. Fardin, jami'u fardin min afradihi min jinsi as-saydi, daripada jenis sayd. Jangan kamu membunuh semua jenis binatang buruan. Jelas, umum. Sebab itu kita dalalatul am ala jami'i afradihi. Cuma mengikut daripada jumhur majoriti di kalangan ulama, benda ini umum, ayat ni umum, la taqtulus sayda. Lepas dia, ayat lepas dia, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Okey, dihalalkan kepada kamu saydul bahar, binatang buruan laut boleh. Binatang buruan yang dalam laut boleh, yang lautnya bukan darat. Wa hurrima alaikum saydul barri, saydul bar, binatang buruan daratan tak boleh. Wa hurrima alaikum saydul barri dumtum huruma. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan, tak boleh. Okey, nampak ini ayat ni seolah-olah uhilla lakum saydul bahar. Saydul bahar, ini ayat ni telah menspesifikkan, mengkhususkan yang umum. Okey, jelas Jadi bolehlah mentaksiskan umum dengan sebab zanni. Jadi pendek katanya apa? Boleh mengkhususkan yang umum dengan sebab, dengan apa? Dengan zanni. Seperti khabarul wahid wal qiyas inda al-jumhur ghairu al-hanafiyah wala ar-rajih ma zahaba ilaihi al-jumhur. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, tuan-tuan nampak sekarang tak jadi isu, dua-dua mazhab sama. La taqtulus sayda, jangan kamu bunuh binatang buruan, binatang buruan daratan maknanya. Tetapi ayat lepas dia menyatakan dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Nampak tak? Binatang buruan laut. Di sini tuan-tuan nampak ayat ini umum. Ayat selepas dia adalah ayat yang menspesifikkan ayat yang umum. Itu jelas. Dan ini diterima pakai oleh Hanafiyah dan juga jumhur. Sebab apa ya? Sebab kita katakan al-qat'i bil qat'i. Nampak tak? Al-qat'i bil qat'i. Nak tulis di mana di sini Al-qat'i bil qat'i. Nampak? Hukum qat'i dengan qat'i. Apa qat'i? Ini ayat Quran qat'i, bukan zanni lagi. Ini ayat Quran juga. Itu tak ada masalah, qat'i bil qat'i. Sekarang ini yang kita nak bincangkan, okey, yang qat'i ini dengan bi khabaril ahad. Bi khabaril ahad. Nampak? Ataupun jelas nampak? Ataupun qat'i dengan apa? Dengan qiyas. Nampak? Jadi di sini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, bila sebut tentang qat'i, dia adalah am. Dia adalah apa? Am. Qat'i dia am. Macam ayat Quran ni qat'i am. Tapi dispesifikkan oleh ayat Quran juga. Qat'i juga, tu tak jadi masalah.
Ini tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya qat'i ni am, ayat Quran. Qat'i ni am adalah ayat Quran, tetapi nak spesifikkan oleh bukan ayat Quran, oleh khabarul ahad, hadis Nabi. Hadis dengan Quran mana lebih rendah? Hadis rendah sikit walaupun dua-dua wahyu. Quran nombor 1, hadis nombor 2. Kita dah belajar lah dalam masadir asy-syar'iyyah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Hadis jatuh nombor 2. Bila hadis jatuh nombor 2, boleh tak hukum am yang qat'i dispesifikkan oleh hukum khabaril ahad, oleh hadis. Khabaril ahad ni hadis yang tak mutawatir. Memang ribuan lah hadis tak mutawatir ni. Ya, hadis mutawatir berapa ratus ya? 300 ke 500 hadis ya. Ataupun hukum am yang qat'i dispesifikkan oleh qiyas. Ini yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi tuan-tuan, kita nak highlightkan di mana? Kita nak highlightkan di al-qat'i yang am ini bi khabaril ahad, dengan khabar, dengan hadis, dengan hadis ahad. Ini jumhur adalah menyatakan boleh, manakala Hanafiyah tidak mengatakan tidak boleh. Begitulah juga qat'i yang am, dispesifikkan oleh qiyas. Majoriti jumhur di kalangan ulama menyatakan hukumnya boleh, tetapi Al-Hanafiyah tariqah Al-Hanafiyah menyatakan tidak dibenarkan sebab dia qat'i. Okey, jelas. Itu yang pertama yang kita bincangkan mengenai satu je, iaitu dalalatul am ala jami'i afradih. Nampak? Dalalatul am, dalalah petunjuk am ini ke atas semua afradnya, semua yang di bawahnya. Okey. Sekarang kita lihat dalalatul am ba'da taqsis, iaitu dalalatul am ala jami' afradih dah selesai. Yang kedua kita nak sebutkan tentang apa dia? Jami'ul dalalatul am tetapi ba'da takhsis, selepas takhsis dispesifikkan. Kita padam dulu. Okey. Sekarang tuan-tuan lihat, kita nak bincang lagi mengenai dengan dalalatul am, tapi bukan ala jami'i afradih, tapi apa? Dalalatul am tapi ba'da takhsis, ba'da takhsis, selepas dispesifikkan. Nampak tak? Dalalatul am selepas takhsis. Jelas. Okey. Mengenai dengan dalalatul am selepas takhsis ini, fala khilaf, tak ada khilaf di kalangan ulama. Dalalatuha dalalah dhanniyah, ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Tak ada khilaf. Bila tak ada khilaf, apa maksudnya? La khilaf, tak ada khilaf. Dia adalah apa dia? Dalalah dhanniyah, tak ada khilaf di kalangan ulama. Tuan-tuan nampak? Perkara pertama, kalau tuan-tuan ingat tadi hukum am kita bincangkan, majoriti di kalangan ulama yang pertama menyatakan am ini merangkumi semua afrad, semua afrad. Itu yang pertama. Itu majoriti di kalangan ulama. Okey. Yang keduanya, masalah dalalatul am ala jami'i afradih. Semua afrad, dalalatul am ke atas semua afrad. Yang pertama dan kedua ada sedikit perbezaan. Tadi hukum am kepada semua yang merangkumi dia. Bila sebut tentang contoh, bila sebut tentang penduduk rumah nombor 23 telah membunuh seseorang, adakah bila sebut tentang rumah 23 seorang je? Tak, semua yang ada dalam rumah tu membunuh. Nampak? Am menunjukkan dia hukum am di atas keumumannya.
Itu majoriti di kalangan ulama. Kemudian bila sebut dalalatul am, satu hukum am, satu dalalatul am. Ala jami'i afradih, itu ulama berbeza pendapat. Ada dua. Satu dipanggil adakah dalalah dhanniyah ataupun dalalah qat'iyah. Ada yang mengatakan adalah dalalah qat'iyah, sebab itu al-Hanafiyah. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh ditaksiskan. Ulama Syafi'iyah atau majoriti di kalangan ulama kata dia dhanniyah, sebab tu boleh ditaksiskan, boleh dispesifikkan. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga, dalalatul am ba'da taksis, yang kita nak bincang ni. Iaitu petunjuk am yang menunjukkan selepas taksis. Apabila dispesifikkan am yang umum tadi telah dispesifikkan, maka haruslah bila am tadi telah dispesifikkan, maka harus yukhassis ba'da dhalika bima huwa dhanni ad-dalalah ka khabaril wahid wal qiyas. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, dalam suratul Baqarah ayat 193. Ayat tu am, dikhususkan oleh zimmi dan musta'man bil ijma'. Okey, tuan-tuan nampak, kita tulis ayat Quran dulu. Apa dia contoh? Wa qatiluhum, hatta la takuna fitnah. Fitnatun. Okey, ini apa dia ni? Ini adalah hukum am. Ini am. Nampak Ini am. Yang mana yang am? Yang mana yang am? Ni am ni. Hum. Kamu perangilah mereka orang kafir sehingga tidak ada lagi fitnah. Kamu perangilah mereka. Wa qatiluhum fi'il amr. Perangilah mereka. Mereka siapa? Orang kafir. Orang kafir ni semua. Ya, semua ni am, umum, semua orang kafir. Tak kira orang kafir yang harbi, yang musta'min, yang zimmi, semua jenis orang kafir kena perangi. Tapi telah dispesifikkan oleh ijma'. Ijma' telah mengkhususkan zimmi dan juga musta'man. Musta'min atau musta'man? Musta'man apa nama? Zimmi dan juga al-musta'man, yang diberi keamanan, musta'man. Okey. Ini jadi hukum khas. Sebab apa jadi khas? Sebab apa jadi khas? Bil ijma'. Ijma' di kalangan ulama. Nampak? Dalalatul am selepas ditaksiskan. Selepas ditaksiskan, maka tak ada khilaf di kalangan ulama, walaupun dia pada level dhanniyah. Nampak pada level apa? Dhanniyah. Okey. Ka khabaril wahid wal qiyas. Nampak tak seperti zanni dalalah. Ni dalalah dhanniyah. Ni ijma'. Ijma' dia bukan mutawatir, dia dhanni. Dia dhanni. Dia adalah khabar wahid. Dia bukan mutawatir. Nampak tak? Nampak tak? Jelas. Okey. Kemudian boleh juga dikhususkan dengan hadis, khabaril ahad, hadis. Contoh, la taqtulunna imra'atan wala asifan. Wala asifan. La taqtulunna imra'atan. Nampak bawah kita tulis satu lagi. La taqtulunna, jangan kamu bunuh. La taqtulunna, jangan kamu bunuh. Imra'atan, perempuan. Lagi wala asifan, dan juga
Yang tua jangan kamu bunuh. Asifan. Okey, ini apa dia ni? Ni khabarul ahad. Okey, khabar ahad. Nampak ah? Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak kita nak huraikan di sini. Faham yang pertama fakta dulu, dalalatul am ba'da takhsis. Dalalah am selepas ditakhsiskan. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama, memang dhanniyah. Contoh, waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnatun. Ini am, perangilah mereka orang kafir sehingga tak ada fitnah lagi. Jadi adakah semua orang kafir kena perangi? Tak, ijma' kata tak. Ijma' kata zimmi jangan bunuh. Musta'man, perempuan apa kita panggil, orang kafir yang berada di bawah keamanan, nak datang negara kita bukan untuk berperang, dia nak ziarah je, nak melancong aja, tak boleh bunuh. Dan juga telah dikhaskan, dispesifikkan, yang am ini telah dispesifik oleh khabar ahad juga. Apa dia? La taqtulunna, jangan kamu bunuh perempuan. Perempuan tak boleh bunuh. Wala asifan, orang tua tak boleh bunuh. Nampak? Asalnya umum, tapi telah dispesifikkan, dikhususkan oleh ijma' dan juga oleh khabar wahid, khabar ahad. Okey, jelas. Ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Dalalatuha, dalalah ini dipanggil dalalah dhanniyah. Okey. Okey, kita dah habis perbincangan bab am. InsyaAllah kita akan habiskan hari ini bab khas. Satu lagi. Am dah selesai, kita tukar. Bab khas. Hukmul khas. Okey. Boleh Imsahu. Okey. Kita lihat perbincangan kita pada pagi yang mulia ini dalam bab turuq istinbatul ahkam. Kita lihat bab khas. Am dah selesai dari segi mafhum, definisi, ataupun dari segi format sirahnya, dari segi hukumnya. Alhamdulillah tuan-tuan, definisi khas. Khas ni definisi dia apa? Aksul am, lawan kepada am, khas. Lafaz yang menunjukkan ke atas makna yang satu ala sabilil infirad. Makna tunjuk bila sebut tentang Zaid, Zaid lah, bukan Muhammad. Bila sebut tentang Ahmad, Ahmad, dia tak termasuk Ali. Nampak? Tadi am, umum. Bila sebut manusia, Ali pun masuk, Abu Bakar pun masuk, semua masuk dalam tu. Okey. Di antara nama-nama khas adalah nama-nama yang berbilang. Contoh 3 hari. Ataupun isim kata nama khas, seperti nama orang Zaid, Sa'id. Okey. Okey. Kita lihat hukum khas. Ulama sebulat suara ittifaq, sepakat. Dalalatul khas ala ma'nahu dalalah qat'iyyah. Fahuwa yatanawal al-makhsus qat'an wala yahtamilu ghairuhu. Okey. Sekarang kita lihat contoh di papan putih. Hukum ni penting. Hukum khas. Hukum apa? Hukum khas. Hukumul khas. Dia ada dua. Sama ada berlaku kepada ma'dud. Ma'dud. Kita panggil apa ma'dud? Benda yang dibilang lah. Bilangan. Adat. Ma'dud dah. Sama ada kepada angka ataupun kepada apa dia satu lagi jadi? Kepada nama. Ismul khas, nama orang, nama tempat. Contoh dalam Quran sebut, dalam Quran sebut apa? Contohnya kita sebut inna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Tuan-tuan nampak kata nama khas ni,
khas, ismul khas, kata nama khas, bila sebut inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Bila sebut tentang nama Muhammad, maknanya bukan Ahmad, maknanya bukan Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, Muhammad lah. Itu namanya khas, spesifik. Utusan Allah adalah Muhammad. Okey. Dan dalalah ini dipanggil dalalah, dipanggil apa? Dalalah apa? Dipanggil ni dalalah apa? Dalalah qat'iyah. Apa maksud qat'iyah? Tidak ada keberangkalian benda lain, orang lain. Bila sebut tentang Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah. Ini dalalah qat'iyah. Bila sebut tentang Muhammad, tidak ada possibility benda lain, kemungkinan benda lain tak ada. Okey. Seterusnya, contoh lagi lafaz-lafaz yang khas pada bilangan. Tuan-tuan lihat dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, cerita tentang iddah. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallai lam yahidn. Nampak? Jadi di sini khas menunjukkan dalalah qat'iyah, iaitu iddah perempuan yang terputus haid. Seperti itu juga perempuan. Iddah perempuan yang memang tak ada haid. Nampak? Jadilah dia 3 bulan tanpa kurang tanpa lebih. Dalam kitab Wahbah Zuhaili, dalam kitab Usulul Fiqh Al-Islami, contoh yang diberikan. Adat, contoh adat. Apa contoh adat? Bilangan wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Nampak? Thalathatu ashhur. Tuan-tuan nampak? Thalathatu ashhur. Kemudian wallai lam yahid. Nampak? Di sini adalah salah satu ashhurin, adalah dalalah qat'iyah. Makna bila sebut tentang 3 bulan, tak ada kurang, tak ada lebih. 3 bulan lah. Dia tak kurang ke 2 bulan setengah, 3 bulan setengah, tak ada. 3 bulan tetap. Inilah dipanggil hukum khas. Perwallai ya'isna, perempuan yang monopos yang terputus haid, sebab umur dah 50 tahun. Umur dah 50 tahun, haid dah tak ada, dah terputus, dah tua. Yang ini muda lagi, wallai lam yahid. Ni muda lagi, umur baru 30, tapi memang tak ada haid. Bila yang tak ada haid ni, yang tak ada haid dengan yang monopause haid, dua-dua memang tak ada haid, monopause pun tak ada haid. Jadi dua-dua ni iddah dia bila diceraikan oleh suami dia adalah 3 bulan, salah satu ashhur. Ini adalah khas, bukan am. Tak boleh kata-kata 3 bulan tu 3 bulan yang lebih seminggu, tak ada. 3 bulan kurang seminggu, tak ada. 3 bulan tepat. Yalah, mengikut bulan hijri. Bulan apa? Bukan bulan Masihi, hijri. Okey, jelas. Sekarang kita masuk pula takhsisul am. Takhsisul am. Bab satu lagi, bab terakhir lah hari ni, bab terakhir hari ni takhsisul am. Okey. Habis boleh padam? Okey, kita lihat takhsisul am. Takhsisul am maknanya menerangkan. Yang dimaksudkan dengan am ini adalah sebahagian afrad, yang bukan semuanya. Okey. Takhsisul am ibarah an qasril hukum, iaitu batasan hukum am ke atas sebahagian afrad dengan keluarkan sebahagian yang lain. Okey. Contohnya Quran kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli. Jadi bai' itu am. Tapi tuan-tuan kena tahu, setiap jual beli itu halal dan harus. Ini dalam skop yang besar. Skop yang besar. Okey.
sekalipun faqad waradat adillah ukhra, sekalipun datang dalil yang lain menunjukkan ke atas buyu' ribawiyah diharamkan. Seperti itu juga buyu'ul gharar diharamkan. Jual beli tipu, jual beli benda yang tak dimiliki, jual beli benda yang haram. Semua jual beli yang dilarang itu semua semua itu adalah manhi wa anha, jual beli yang dilarang. Bahkan semua dalil-dalil adalah syarat jual beli dan mawani' adalah tertegah daripada sahnya jual beli. Dia dipanggil sebagai mukhassis bagi hukum am. Tuan-tuan nampak? Saya bagi contohnya sangat mudah untuk tuan-tuan faham. Bab kita nak bincang adalah takhsisul am. Takhsis al-am, mengkhususkan perkara yang am. Quran sebut apa? Wa ahallallah, Allah Ta'ala menghalalkan. Allah Ta'ala menghalalkan al-bay'ah. Apa bay'ah Allah Ta'ala menghalalkan? Tuan-tuan nampak? Allah Ta'ala menghalalkan al-bay'ah, jual beli. Jual beli Allah Ta'ala halalkan. Okey. Nampak tak kotak ni? Nampak tak kotak ni? Kotak ni mana halal? Besar ni. Besar, halal. Ini semua bai'. Jual beli kan banyak jenis. Jual beli ni semuanya halal. Cuma tak terkecuali ada yang haram. Di sininya 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 haram. Yang lain tu semua halal. Apa yang haram? La yamliku, benda yang kita tak miliki. Yang kita tak miliki haram. Ini haram. Walaupun skop petak ni luas, tetapi ada yang ini kita panggil am. Skop ini kita panggil apa? Am. Umum. Al-am. Besar. Halal jual beli. Tapi benda kita tak miliki. Ya, kita curi kasut orang jual. Tak sah. Itu bukan milik kita. Kita curi orang punya. Tak sah. Lagi jual al-gharar. Tipu. Jual tipu. Tak boleh. Jual riba. Jual secara riba. Tak boleh. Contoh emas dengan emas jual. Tidak seimbang. Tidak sama. 100 gram dengan 50 gram tak sama. Riba. Ini semua adalah haram. Jual apa lagi? Jual benda yang haram, arak, jual khamar, arak, haram. Ini semua haram. Yang lain itu semua halal. Nampak tak? Jadi maknanya wa ahallallahu al-bai'a, kotak ni bai'a halal. Dia am, semua halal, am. Tetapi ada dispesifikkan benda-benda yang haram datang dari dalil-dalil hadis yang lain. Maka benda yang am kita boleh spesifikkan banyak berdasarkan dalil-dalil yang lain. Okey, jelas. Okey, yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Apa yang kita katakan? Okey, sekarang kita nampak dua dah di sini. Tuan-tuan, ya? Kita nampak dua tau di sini. Apa dia? Kita nampak di sini al-bai'a qabla takhsis, al-bai'a ba'da takhsis. Nampak? Jual beli sebelum dispesifikkan, jual beli selepas dispesifikkan. Jual beli sebelum dispesifikkan ni semua halal. Jual beli selepas dispesifikkan ini haram. Bila disebut dalam hadis benda ni tak boleh. Jadi yang lain tu semua halal. Yang dalam kotak-kotak ni haram. Okey. Sekarang kita akan masuk tentang hukum khas yang terakhir pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum khas. Khas ini pada hakikatnya adalah sikit sangat. Daripada nas-nas syarak yang am, sikit sangat. Dalam kitab, dalam hadis, lam yadkhulha takhsis, yang tidak memasukinya oleh takhsis, sikit sangat. Jadi makna khas pada hakikatnya sedikit sangat daripada nas syarak yang am dalam kitab, dalam hadis, yang mana tidak memasukinya oleh takhsis, sikit sangat. Am ini apabila takhsis masuk kepadanya, jadilah dia khas. Al-bai' jual beli kotak, jual beli, itu kita panggil am. Bila masa takhsis ada benda yang menspesifikkan dia, maka jadilah dia khas, tidak lagi am.
kerana dia tidak mencangkupi setiap apa yang tak sesuai, dia tak boleh masuk. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat taksis ini satu jenis daripada takwil juga. Sebab apa ya? Sebab dia memalingkan lafaz daripada makna yang zahir. Makna zahirnya begini, bila ditakwilkan jadi makna yang lain. Jadi zahirnya adalah am yang tabiqu alaihi kullu fardin min afradih, iaitu zahirnya dia adalah am tapi boleh masuk setiap afrad pada bawah benda yang am. Wa hamluhu ala al-khusus sarfun wa naqlun min hadzal hukm adh-dhahir. Jadi maksudnya am ni masuk, semua boleh masuk. Tiba-tiba dikecualikan. Jadi seolah-olah ditakwilkan daripada hukum asalnya yang umum tiba-tiba tidak diumumkan. Nampak Sebahagian ulama usul mereka kata apa? Tidak ada dalam Quran am yang tidak dikhususkan. Semua dalam Quran ada am yang dikhususkan. Tiada dalam Quran am, tidak ada dalam Quran am yang tidak dikhususkan, melainkan 4 tempat yang tak dikhususkan. Nampak tak? Semua am, ayat kalimah yang am umum dalam Quran semua dispesifikkan, melainkan 4 tempat yang tidak dispesifikkan. Okey. Apa dia? Tuan-tuan boleh buka? Allah Subhanahu wa taala memberitahu yang pertama, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap sesuatu. Nampak tak? Allah Taala mengetahui setiap sesuatu. Sesuatu tu apa benda? Tak dispesifikkan. Umum. Itu am, bikulli syai'in alim, bikulli syai', setiap sesuatu. Mengetahui setiap sesuatu apa? Yang zahir, yang tak zahir, tersembunyi, batin, tak dispesifikkan. Maka makna dia berjalan di atas keumumannya. Mana setiap sesuatu yang ada di dunia, tak kira zahir tak zahir, semuanya adalah, itu adalah kita panggil antara ayat yang am, yang tidak dikhususkan, tidak dispesifikkan. Yang kedua, ayat hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu. Ibu-ibu kamu siapa? Ibu-ibu kamu, mak kamu yang pernah dinikahi oleh ayah kamu, tak boleh menikah. Dan tidak dispesifikkan. Ibu-ibu ni kemungkinan juga datuk-datuk, nenek-nenek. Mana nenek-nenek? Jadi ummahatukum, ibu-ibu kamu, tidak ada Quran spesifikkan. Oh, ibu yang belah ayah boleh kahwin, ibu yang mana ayah kahwin yang pertama boleh kahwin, yang kedua tak boleh, yang pertama tak boleh kahwin, yang kedua boleh kahwin. Tak ada. Quran tidak spesifikkan. Makna setiap yang namanya ibu, kamu tak boleh kahwin dengan dia. Yang ada kena-mengena dengan kamu lah, nenek kamu ke, ibu kamu, isteri pertama ayah kamu, atau kedua, ketiga ke, tak boleh kahwin. Okey. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tadi surah An-Nisa ayat dari hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu, dalam juzuk yang keempat, page yang terakhir, ayat yang terakhir juzuk yang keempat. Sekarang ni wa ma min dabbatin fil ard, iaitu juzuk ke-12 ayat yang pertama, juzuk 12. Juzuk 12 ayat yang pertama, tidak ada binatang di permukaan bumi melainkan ke atas Allah lah rezekinya. Binatang ni di permukaan bumi tak dispesifikkan. Binatang apa? Binatang yang melata ke, binatang yang berkaki 4 ke, binatang berkaki 10 ke, binatang yang boleh merangkak ke, yang boleh berjalan, tak dispesifikkan. Itu maknanya umum. Semua haiwan, binatang yang ada di dunia, semua rezeki mereka adalah tanggungjawab Allah. Okey, tak dispesifikkan, umum. Kemudian Suratul Rahman, juzuk 27, Suratul Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Setiap man, setiap orang, setiap sesuatu, 'alaiha, ke atasnya, fan, akan binasa. Siapa dia man tu? Siapa? Man tu umum. Dispesifikkan tak siapa? Tak spesifik, umum. Tak kira lah dia manusia ke, jin ke, dia malaikat ke, dia apa-apa selain daripada Allah, haiwan ke, tak haiwan ke, jin alam bunian ke, apa pun dia, makhluk halus dan sebagainya, dia akan mati, akan binasa. Ada tempoh matangnya, tempoh pengakhiran hidupnya.
binatang ke tumbuhan ke sama. Sebab tu kullu man 'alaiha fan. Man siapa? Man tu umum, tidak dispesifikkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi 4 ayat ini tuan-tuan tidak dispesifikkan dalam Quran. Insya-Allah kita akan bincang satu lagi yang terakhir, iaitu mutlak dan juga muqayyad. Masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita akan bertemu pada minggu hadapan dalam bab mutlak dan juga muqayyad. Pada hari ini dan juga semalam kita telah bincangkan dalam bab am dan juga bab khas. InsyaAllah kita akan bincang bab mutlak dan juga muqayyad. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan yang mengikuti secara langsung kita, sama-sama tekan butang share, button share, memanfaatkan, memanjangkan kebaikan pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini. Dan tuan-tuan terlepas melayari pengajian kita pada pagi yang mulia ini, jangan lupa terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh layari juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana admin telah letakkan playlist atas pengajian daripada episod pertama sampai ke hari ini, dan juga pengajian-pengajian yang lain, bahasa Arab, fiqh, nahwu, saraf. Tuan-tuan boleh lihat di sana. Bahasa Arab Al-Quran pun ada. Tuan-tuan boleh klik saja di sana, akan keluar episod pertama sehingga ke akhir. Jadi insya-Allah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.